لا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا ورسولنا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin, sidang jamaah muslimat tak ada lagi. Tetamu Allah Masjid Qaryah Kampung Ricin Hulu. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrillah. Tidak ada lafaz, tidak ada kata-kata yang layak bagi kita sebagai hamba kecuali mengucapkan setinggi-tinggi, seluas-luas dan sebesar-besarnya kesyukuran kita kehadrat Allah Rabbul Jalil Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat dan limpahan kemudahan yang terus Allah titipkan ataupun sampaikan kepada kita sehinggalah kita berada pada saat ini, pada musim COVID-19 ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Alhamdulillah, walaupun kita kata kita ada masalah, kan, ada kesukaran, ada ujian, ada musibat, ada bala dan seumpamanya, tapi setiap daripada kita tetap juga mengakui bahawa di sebalik daripada setiap ujian itu ada hikmah, ada kebaikan yang mungkin kita tidak tahu, di samping ada sedikit sebanyak yang mungkin kita tahu, kan? Jadi alhamdulillah apa hal sekalipun. Dan walaupun dulu kalau kita nak cerita, kita rasa Masya Allah Akbar, kenapalah masjid tak buka, kan? Kenapalah tak boleh datang berjamaah, kenapalah buat itu ini. Tapi hakikatnya kita ni pi mai tang tu jugalah sebenarnya, kan? Yang datang alhamdulillah. Yang tak datang juga, walaupun diuji dengan ujian-ujian sebegini. Alhamdulillah, syukur mungkin Allah berikan kelembutan pada hati kita, maka kita di antara orang, moga-moga Allah jaga. Bukanlah kita nak puji diri, bukanlah kita nak rasa bangga lebih daripada orang, tapi kita memohon kepada Allah agar Allah permudahkan kita ni termasuk dari kalangan rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Satu golongan yang kita sebutkan daripada 7 golongan di hari kiamat nanti, yang mana akan mendapat naungan arasy Allah. Satunya lelaki ataupun wanita yang hatinya rasa terikat, rasa tak boleh lepas daripada datang ke rumah Allah, masjid Allah. Biar jadi begitu. Kita tak nak rasa
jauh hati kita, keinginan kita ataupun kemauan kita. Jadi mungkin bahasa kasarnya saya nak sampaikan bahawa kita ni banyaknya tak berubah pun. Yang berubah yang tu je, yang datang yang tu je kan. Datang ribut taupan kan. Semalam saya tengok dekat Kuantan ada puting beliung. Banyak gerai-gerai bangunan kecil-kecil atau rumah kedai kecil-kecil kan. Wong tu habis terbang. Kalau kita nak cerita adanya ujian. Tapi macam tu jugalah kita ni kan. Jadi alhamdulillah ini peringatan untuk saya dan juga para jamaah semua. Kita kena buat sesuatu yang boleh menjemput rahmat Allah pada kita. Kan? Dan pastinya kalau kita nak cerita Allahu Akbar Ustaz, kita ni dah nak masuk bulan Ramadan. Kalau tengok kita punya kalender hari ini adalah 13 Syakban. Esok 14 Syakban. Esok malam selalunya kalau kita nak sebut ada hubungan dengan satu malam yang namanya nisfu Syakban. Saya tidaklah nak membahaskan isu ini walaupun tiap-tiap tahun benda ni akan muncul dan datang. Orang bincang boleh ke tak boleh ke, macam mana hadisnya ada yang macam mana dan sebagainya kan. Tak habis nak bincang lah. Tapi kita boleh berpegang kepada hadis-hadis yang kuat ataupun sahih tentang kelebihannya, terutamanya amalan-amalan yang bersifat umum, bukannya amalan-amalan khusus. Betul, banyak yang boleh kita pegang. Dan kalau para jamaah ada dengar, kebetulan saya pun ada dengar lah ceramah yang disampaikan oleh Datuk Badli Shah kan, beberapa hari yang lepas berkait dengan nisfu Syakban lah. Jadi dia membaca hadis-hadis yang kuat yang boleh kita pegang untuk amalannya, tanpa kita menafikan ada juga hadis yang palsu berkait dengan perkara ini, nisfu Syakban ini. Namun saya tekankan sekali lagi, hadis-hadis dhaif tidak menjadi masalah untuk kita beramal bagi diri kita. Para ulama telah masyhur di kalangan para ulama, hadis dhaif ini bukan kita masuk baku sampah macam hadis maudhu', puan-puan. Hadis dhaif ini hadis cuma lemah. Jangan kita kata tak boleh pakai. Boleh untuk beramal dengan fadailnya yang tak melibatkan hukum hakam. Untuk kelebihannya boleh je kita beramal. Boleh guna. Contohnya lah, banyak hadis-hadis tu yang kita duk baca tu. Allahumma barik lana fi Rajab. Dah habis dah. Contohnya dah berlalu. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis tu tapi salah kalau kita angkat tangan mohon doa minta keberkatan. Tak ada orang kata salahnya. Sebab ia adalah untuk memohon kebaikan, doa. Yang kita duk baca doa, contohnya lah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, macam kita nak buka puasa tu, banyak kan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis dhaif, masuk tandas dan sebagainya. Tapi kita amal je kerana minta doa. Jadi kita kena faham, jangan kita membakul sampahkan Pak ini hadis, kecuali yang palsu. Palsu tak apalah, buanglah, tak apa. Jangan kita nak beramal yang dhaif. Banyak. Memang amalan-amalan kita ni umumnya yang fadail ni, doa-doa dan sebagainya, kalau kita cek adalah bertaraf dhaif. Dhaif ni begini je, dia hadis cuma tak cukup syarat. Senang cerita macam tu lah kan. Kalau kita periksa kan,
Kita periksa nak dapat contohnya lah, nak dapat berapa A? 10A. Hak lemah dapat 2-3A. Ada, tapi ada lah lemahnya itu. Tapi tak boleh nak kata tak, semua tak betul. Gitu kalau kita nak cerita. Jadi banyak. Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Um menceritakan tentang malam nisfu Sa'ban ini di antara malam-malam yang patut kita utamakan kelebihannya. Dia sebut 5 malam ataupun 5 hari pada malam yang ada kebaikan. Bermula daripada malam Jumaat. Untuk kita minta doa apa minta, memang ada kekuatan. Malam raya, sama ada raya haji maupun raya puasa, 2 malam. Ada kebaikannya untuk kita mohon. 2, 3. Kemudian malam bulan Rejab, malam pertama bulan Rejab masuk juga. Malam pertama bulan Rejab kata Imam Syafi'i. Yang ke terakhir malam nisfu Sa'ban. Yang mana kita boleh berdoa mohon keberkatan. Sebab itulah ada hadis yang sahih berkait dengan perkara ini. Memang para ulama kata ianya hasan sahih, bahawa pada malam nisfu Sa'ban ini Allah akan memerhatikan hamba-hambanya. Itu memang sahih. Allah akan memerhatikan hamba-hambanya dan Allah akan mengampunkan dosa semua hamba-hambanya kecuali 2 golongan. Kecuali 2 golongan, iaitu golongan musyrik, golongan yang syirik, dan musyahid, iaitu orang yang suka bergaduh. Ini tak boleh. Orang syirik jangan, orang bergaduh pun jangan. Jadi tak perlulah nak bergaduh sebab kita nak cari penyelesaian. Tak payah nak bergaduh lah bab ni. Sebab bergaduh itu akan menolak kita kan daripada diterima amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis yang adalah Siti Aisyah satu malam, kalau nak cerita memang panjang lah, banyak juga hadis cerita ni ya. Satu malam dia tengok Rasulullah SAW sedang sujud, tiba-tiba macam tak bergerak-gerak tangannya sampai dia pegang tangan. Adalah panjang hadisnya. Itu dhaif juga, betul. Dhaif. Tapi bukanlah tak boleh pakai langsung. Jadi cerita-cerita yang kita kena faham dari sudut kedudukan. Jadi maka oleh kerana itu, ambillah kesempatan untuk beribadah, tambahkan. Sebab memang disebutkan kita boleh menambah-nambahkan amal pada malam nisfu Sa'ban ini, amalan-amalan yang sunnah. Mungkin tuan-puan akan selalu bertanya, Ustaz, macam mana nak baca Yasin 3 kali? Ini masalah tuan-puan. Nak tanya baca Yasin 3 kali sama kan, satu-satu tu. Betul, tidak ada nas yang khusus berhubung dengan amalan baca Yasin ini. Cuma kita berpegang kepada pandangan umum bahawa nak baca Yasin tidaklah menjadi satu kesalahan. Tapi jangan sesekali beriktikad dengan sambutan khusus tadi ataupun niat-niat khusus itu, sebab tidak ada yang jelas sahihnya. Tapi nak baca Yasin, bacalah, bukan masalah. Jadi benda-benda begitu kita kena sesuaikan. Sambutannya berbeza dengan apa yang kita kena fahami. Itu benda-benda begitu betul lah kita kena, sebab kita akui bahawa beribadah ni kena ada untuk kita kata ianya ada nas sunnah, betul. Kita kena kaedah tu betul kita pakai dalam ibadah. Tapi untuk berpegang secara umum tak ada masalah kan. Sebab sama juga tadi kisahnya, daripada kita duduk temangu tak buat apa, duduk depan TV, tengok TV, tak ada buat apa, baik kita baca Yasin. Kita tahu bahawa baca Quran itu kan pahalanya. Tak ada orang nak petikan kan. Jadi itu adalah boleh kita buat. Ataupun kita rasa nak tukar baca surah-surah lain pun tak apalah. Itu kita punya pegangan.
Alhamdulillah, itu sebagai ingatan bersamalah, walaupun saya tahu benda ni kita mungkin dah biasa dengar. Ya, Alhamdulillah. Muslimin sidang jamaah, muslimat tetamu Allah. Saya kira kalau nak ulas berkait dengan hal-hal yang sedang kita hadapi, khususnya menyentuh tentang COVID ni 19 ni pun, saya kira banyak dah orang duk nak kata bercerita ke, berbincang ke, memberi pandangan hukum dan sebagainya. Tapi kita seperti biasalah, apa hal sekalipun, Islam adalah agama yang menjaga kesemua kan, hukum-hukum dan juga masalah-masalah yang ada dalam agama. Jadi kita tidak boleh lari daripada fakta bahawa Islam adalah agama yang memelihara maqasid ataupun kita sebut sebagai objektif syariah. Okey. Jadi apabila kita melihat perkara ini dalam kehidupan kita dan kita kaitkan dengan penyakit ataupun musibat ataupun wabak, maka para ulama, termasuklah negara kita, pemerintah dan sebagainya, akan menilai sejauh mana musibat itu boleh membahayakan kehidupan kan? Sebab agama menentukan ataupun syariah kita, objektif syariah kita menentukan bahawa kita selalu dengar, senangnya apabila berada dalam keadaan bahaya, darurat, maka ia memberi kelonggaran kepada kita untuk mengguna pakai, hatta mengambil benda-benda yang haram. In case kita selalu cerita pasal al-halal wal haram kan, pasal halal haram dalam agama. Kita selalu dengar ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat menghalalkan yang dilarang. Contohnya lah, apabila kita darurat tak ada makanan, ini selalu kita dengar, maka benda haram dibenarkan kita mengambil sekadarnya untuk meneruskan hidup, sehingga kita bertemu ataupun berjumpa dengan yang halal. Jadi benda yang beginilah juga kita kaitkan dengan kes COVID-19 ini. Apabila para ulama berhujah keselamatan yang kita panggil sebagai hifz, dipanggil memelihara, menjaga, hifzul hayah, menjaga nyawa atau menjaga kehidupan. Sebab kalau mati tak boleh nak jaga apa dah kan, tak boleh nak buat apa dah mati ya, tak boleh nak fikirlah. Oleh kerana itu nak menjaga nyawa, dan dinasihati oleh mereka yang pakar dalam bidang kesihatan dan sebagainya, benda ni bahaya, maka dikaitkan ataupun dilonggarkanlah, sehingga kita tak buat seperti biasa. Tak benar Jumaat bulan, panjanglah ceritanya kan. Daripada dulu sampai sekarang, saya ingat kita mula-mula PKP adalah pada 18 hari bulan 3 kan, 18 hari bulan 3 2020. Hari ni dah masuk 27 hari bulan 3, setahun lebih dah. Setahun 10 hari dah. Ya, 9 hari 10 hari dah. Bermula proses yang, dan kita nampak macam mana dalam masa itu, macam mana perubahan yang dibuat oleh, kita panggil pemerintah ataupun ulil amri, raja, tentang cara, kaedah, bentuk dalam melaksanakan ibadah. Daripada tak boleh langsung Jumaat contohnya kan, langsung tak boleh, hanya 3-4 orang je yang dibenarkan ya, para imam, Bilal, Siak dan sebagainya. Kemudian berkembang boleh 12 buat Jumaat, kemudian 40 kan, seterusnya. Semuanya itu kalau kita fikir, kenapa ya perubahan? Maka para ulama
melihat kaedah yang kurang bahaya dengan mengambil pandangan dan pendapat yang agak lemah. Betul lah, pendapat 12, pendapat 4 berhubungan jemaah ni pendapat yang lemah. Ada yang selalu sebut qaulul qadim Imam Syafi'i yang dah tak pakai pun ambil 12 contohnya, tapi diguna pakai bagi kemaslahatan, tapi tetap juga meneruskan ibadah. Tetap juga meneruskan ibadah, sehinggalah berubah kepada 40 dan sebagainya. Jadi benda-benda begini saya nak ceritanya adalah berlaku, dan kita terima ataupun patuhlah, senang cerita, akur dengan ketetapan, khususnya dalam konteks Selangor ni adalah di bawah Jais, Mais ataupun Sultan Selangor lah kan. Walaupun kita kadang-kadang rasa apa yang dibuatnya agak slow agak perlahan berbanding dengan negeri-negeri lain yang agak depan, cepat membuat respon. Tapi kita pun faham kenapa kita ni agak susah, kerana kita di antara tempat yang berat jadi gitulah. Kita faham suasana itu berlaku kerana kita tak berubah banyak dari sudut perebakan penyebaran penyakit ini. Ini untuk apa yang kita sebutkan sebagai panduan kita. InsyaAllah, moga-moga kita tahulah dengan berlalunya masa dan dengan keadaan yang makin baik ini, insyaAllah lah kan, kita harap satu waktu benda ni akan dapat kita kembali normal. Sebab memang kita berharap macam Perlis dah mulai membenarkan kita merapatkan soft balik. Sebab itu adalah sunnah yang kita nak buat. Sebalik rapat-rapat soft semua kan, senang rasanya kan. Tapi sekarang tak boleh. Oh macam tu juga. Saya pun saya tak tengok dengan detail. Saya tengok baca tajuk je. Betul, mungkin betul lah tu. Masih lagi terhad lah kan. Maknanya sebab dia melibatkan kumpulan lain kan, orang lain. Tapi saya ingatkan semua pakai terus je. Saya pun salah faham lah tu. Tak apalah kan. Alhamdulillah. Jadi benda-benda beginilah kan. Moga-moga kita dapat membaik. Okay, sebelum kita berhenti, saya tetap jugalah nak sentuh tajuk yang kita sedang baca dalam kitab Hidayatus Salikin ini kan. Sebab saya diamanahkan untuk bercakap juga tajuk kitab kita ni, di mana seperti yang maklum kita berada pada bab-bab yang terakhir ataupun bahagian terakhir daripada kitab Hidayatus Salikin kita ni. Khususnya tajuk terakhir ni tentang Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, yang berkait dengan fi fasli zikri wa adabihi wa kaifiyatihi, iaitu tentang berkait dengan zikir. Dan majlis kita ni sebenarnya majlis zikir juga, tapi majlis zikir umum, ada zikir khusus kan. Yang zikir kita ni ada yang bil lisan kan, dengan lidah, ada dengan bil qalbi, dengan hati kan, ada dengan perbuatan secara tidak langsung. Jadi kita sedang berada pada tajuk kelebihan ataupun kemuliaan fadilah zikir. Dan saya dah mula, mungkin untuk seimbas lalu, pasal yang pertama, pasal menyatakan kelebihan atau kemuliaan zikir ni, dia ada banyak. Dan kita sehingga akhir yang saya tanda ni, wallahu alam lah, memang dah lama sibuk kata setahun lebih. Sebab sebelum Covid pun kadang-kadang saya ada miss tak datang. Jadi mungkin setahun lebih. Kita berada pada pasal ini yang ke-17. Dia ada banyak, 30 lebih. Kita baca pasal yang ke-17, iaitu pada
perkara yang ke-17 dipanggil as-sabi'ah asyara. As-sabi'atu asyar. Kita berhenti hari itu, saya bacalah ulang balik sikit kalau untuk kita ambil manfaat. Innahu jalisullah ta'ala bila takyifin wala tahdidin liqaulihi ta'ala ana jalisu man zakarani. Itu dia punya kelebihan, fadilat dia. Iaitu maksudnya bahawasanya orang yang berzikir itu iaitu seolah-olah duduk hampir kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berzikir, berada dalam majlis ilmu ataupun zikir khusus saya sebutkan tadi, ibaratnya kita ni duduk dekat hampir dengan Allah Ta'ala dengan tiada berkaifiat dan tiada terhad, tanpa ada kaifiah. Mungkin kalau tuan tanya duduk dengan Allah macam mana, kaifiahnya, kaedahnya, tentulah tak boleh jawab kaedahnya kalau kita duduk sini kan. Jadi kita faham kaedah dia. Macam juga kita cerita pasal sifat-sifat Allah, macam istiwanya Allah. Tentu kita tak boleh fikir kaifiahnya macam kita. Kalau fikir macam kita, rosaklah. Kita faham kaedah dia, kaifiah dia. Jadi sebab itu dia kata macam duduk hampir kepada Allah itu tanpa ada kaedah, kaifiah, tanpa ada had disebutkan sini. Bila tahdid, had tak ada juga. Betapa special ataupun istimewanya apabila kita berzikir dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kaifiat juga tiada terhad. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran yang selalu kita dengar, iaitu yang mana ana jalisu man zakarani, dalam hadis kursi. Aku duduk dalam majlis orang mengingatiku, berzikir kepada aku, menyebut-nyebut aku. Tapi tuan orang katanya duduk Allah macam mana? Parahlah jawab dia kan. Tu yang dia kata tak payah nak tanya tu. Aku bersama, aku memberi rahmat, keberkatan. Itulah maksud yang lebih luasnya. Cahaya yang dilimpahkan kepada mereka yang berada dalam majlis mengingati Allah. Dan kita tahu, selalu juga kita dengar, barang siapa yang mendekati Allah. Kalau kita nak ukur hadis kudusi juga, kalau disebut dalam hadis tu, kalaulah kita mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekati kita lebih ke depan 2 jengkal. Kalau kita mendekati Allah sedepa, sehasta, Allah akan 2. Kalau kita melangkah ke arah Allah selangkah, Allah akan dekat kepada kita 2 langkah. Maknanya pasti dia akan lebih advance, lebih ke depan daripada apa yang kita lakukan. Sebab itulah dalam hadis tu disebutkan ana fi zanni abdi. Aku ni, kata Allah, dalam sangkaan hamba-Ku. Maknanya apa yang kita lakukan untuk berdekatan, taqarrub kepada Allah. Ana disebutkan aku, kata Allah, fi zanni abdi, dalam sangkaan ataupun apa yang kita usahakan hamba-hamba kita. Jadi begitu dia punya kaedahnya. Okey, itu yang lepas saya tanda saya berhenti. Kita sambung satu lagi mungkin untuk sebelum saya stop berhenti. As-saminata asyara, yang ke-18. Tadi yang ke-17. Yang ke-18 kalau bahasa lama, yang ke-18. 18. Okey. Apa lebihnya zikir? Istimewanya zikir disebutkan tuftahu lahu abwabus samawati li su'udil malaikati bizikri. Sama juga sebenarnya, oleh kerana disebut tuftah ni dibuka. Begitu juga hakikatnya pada malam nisfu Sa'ban itu, nanti kalau esok malam
Sering kali juga hadis menyebutkan Allah buka pintu-pintu langit. Merujuk kepada dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk kita mendapat kebaikan, rahmat, keberkatan, permohonan keampunan dan sebagainya secara umum. Ada hadis-hadis yang menyebut tentang dibukanya itu. Jadi boleh kita ambil amalan itu kan, untuk kita menambahkan ibadah, moga termasuk. Tapi ni dalam kes zikir. Dalam ni disebut kutuftahu lau abwabus samawat. Sebenarnya memang di antara perkara yang sering kali kita baca juga adalah Allah memberi ruang kepada kita dengan membuka pintu-pintu langitnya. Macam kita juga malam Ramadan nanti, itu dah satu cerita. Kalau kita cerita pasal bulan Ramadan nanti, selepas pada ni kan, dibuka seluas-luasnya juga pintu-pintu langit. Kan selalu juga kita dengar. Jadi untuk kebaikan kita, dibukakan baginya orang yang berzikir itulah segala pintu langit. Abwab as-samawat. Sama itu langit kan. Kenapa? Kerana para malaikat membawa naik. Kan disebutkan bahawa kerana menaiknya malaikat dengan zikir itu, maknanya malaikat akan membawa amal-amal zikir ataupun ibadah-ibadah zikir itu daripada kita yang lakukan, dan juga kena malaikat yang naik ke atas mempersembahkan ibadah amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya cerita bab sembahan ibadah dan sebagainya ni satu benda yang kita kena ingat sangat kan, supaya tak jadi masalah. Jangan tak bayar hutang. Beringat sangat tu. Cubalah renung, tinjau, muhasabah cara yang boleh kita selesaikan sekiranya kita ada perkara ini. Kita bimbang banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang kita punya amal akan tergantung kalau kita tak settlekan hutang-hutang kita. Ini peringatan untuk semua. Banyaklah saya tidak nak fokus dulu lah. Cumanya oleh kerana sebut bab naik ni, bab hutang tu kita kena beringat-ingat sangat supaya kita dapat selesaikan dengan baik, tak timbul nanti yang lain dah okey, hutang ada, lekat, bimbang kita. Itu dia. Itu yang disebutkan sebagai agar Allah mengangkat malaikat yang mulia juga akan mengangkat amal-amal kita supaya kita dapat sebab seringkali kita ni ambil ringan. Itu yang kita risaunya. Ramai di antara kita hutang-hutang ni dia ambil ringan. Kita bimbang sebab manusia hari ni dengan keadaan kehidupan yang begitu nak cari kelebihan, kekayaan dan sebagainya lah, maka kadang-kadang kita buat hutang kan, ambil hutang tapi tak bayar hutang. Ini kita kena beringat sangat. Hutang tak salah, memang ada agama pun sebut boleh hutang ni. Ada hukum khusus. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang hutang. Tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidain. Dain. Perkataan din dari sudut kalimahnya pun datang daripada word yang sama ataupun asal kata sama, dana. Jadi kita kena faham tu. Dunia pun jadi ingat supaya kita tak terjerumus ke dalam hutang ini. Kita boleh berhutang
Sebab itulah agama jaga sangat. Kalau berhutang diminta catat paktubu. Kenapa? Supaya nak mengelak daripada lupa. Okey, kalau orang berhutang dengan kita, akhirnya kembali kepada kita. Kalau kita nak maafkan, alhamdulillah baik. Tapi kalau kita tak maafkan, tak lepaslah dia. Memang bila ratus ribu tak akan orang maaf punya. Kita, sebab itulah dia ada kaedah lain. Iaitu kita pertama beri peringatan kepada dia tentang hutang dia. Itu memang tanggungjawab kita supaya dia ingat. Kedua, kita kena orang kata paling-paling tidak kena juga memohon kepada Allah agar melembutkan hatinya membayar hutang. Memang kita biasa manusia tak boleh maaf yang jumlah begitu, betul. Kita tak akan boleh maaf besar. Tapi sebagai itu kadang-kadang gini, ada berlaku dia ada duit tapi dia tak nak bayar. Yang tu yang kata-kata minta doa agar dilembutkan hatinya rasa nak bayar. Itu yang saya sebutkan tu. Kita minta sama-sama solat hajat ke. Benda tu kena buat sebab betul. Sebab manusia ni dia perlu kesedaran, sentuhan. Kalau ada satu waktu dia rasa top, dia timbul, ada berlaku. Kita tak ingat dah, tiba-tiba dia datang, aku hutang mula aku nak bayar. Kita lupa. Memang ada berlaku sebab tiba-tiba dia datang keinsafan. Itu boleh berlaku pada setengah-setengah. Tapi apa yang berlaku selalunya kita ni, apabila dia mati, kita pun macam dah tak ada pilihan, akhirnya kata wallahu alam halalah. Dah nak macam mana? Dah mati. Okey, saya kira kita nak berhenti dah kan. Insya-Allah moga-moga, tapi insya-Allah kita boleh bagi peringatan, minta, itu hak kita, tak salah. Okey. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.